A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Guru Besar Sekolah Kebahasaan Seliau Puan Intan Mardiana binti Roslan. Yang berusaha Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Siti Nurhalizah binti Razali. Warisan Guru Penolong Kanan, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini. Taklimat kesedaran buli dalam kalangan murid dan warga sekolah merupakan topik yang akan dibentangkan pada hari ini untuk ingatan dan panduan kita bersama. Namun sebelum itu, izinkan saya berkongsi berkaitan definisi buli dalam bahasa Inggeris bagi menyokong dan mendukung program HIP Sekolah Kebangsaan Seliau. Definition of bullying. Bullying is an ongoing and deliberate misuse of power in a relationship through repeated verbal, physical and or social behavior that intends to cause physical, social and or psychological harm. It can involve an individual or a group misusing their power or perceived power over one or more persons who feel unable to stop it from happening. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Puan Guru Besar Sekolah Kebahasaan Seliau, Puan Intan Mardiana binti Roslan untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Harapnya semua dalam keadaan sihat-sihat bersama keluarga dan bersama guru-guru di sekolah. Okey, di sini saya ingin memberi sedikit ucapan berkaitan dengan kesedaran buli di kalangan murid-murid sekolah dan warga sekolah, khususnya di kalangan SK Seliau, sekolah yang kita sayang dan kita cinta. Okey, untuk kes buli, tanpa kita tadi pun dah terangkan sedikit apa yang berkaitan dengan buli. Yang mana seperti sedia maklum, buli bukan sahaja melibatkan fizikal, yang mana melibatkan juga tentang emosi dan juga sosial. Yang mana secara tak langsung daripada sudut emosi yang melibatkan kita punya sikap, kita punya mood hari-hari bila kita bersama kawan-kawan, kita ke sekolah, sama ada suka, sedih, itu semua melibatkan buli daripada sudut emosi. Jadi apa yang pihak sekolah inginkan ialah anak-anak murid di sekolah ini datang ke sekolah dengan satu perasaan suka bersama kawan-kawan dan guru-guru di kalangan sekolah ini. Dan buli yang lain pula kita boleh kategorikan daripada sudut sosial, yang mana melibatkan WhatsApp, melibatkan mesej, Facebook, yang mana media sosial sekarang semakin berleluasa digunakan di kalangan anak-anak, khususnya di dalam PDPR. Jadi untuk mengelakkan buli ini berluasa, jadi saya harap selaku ketua di sekolah dan untuk menjaga anak-anak di SK Seliau ini, saya harap semua akan menggunakan medium sosial sebaik mungkin, yang mana kita gunakan medium sosial sebagai satu perantara untuk menimba ilmu, bukan melibatkan diri di dalam aktiviti buli. Okey, yang mana secara tak langsung kadang kita bercerita tentang keburukan orang, keburukan kawan-kawan, yang secara tak langsung buli ini memainkan satu peranan emosi, menjadikan kawan-kawan tak nak pergi sekolah, tak suka cikgu, tak suka sesiapa saja di dalam sekolah. Sepatutnya kita tanamkan sikap kasih sayang bersama kawan-kawan, guru-guru setiap hari tanpa melahirkan sikap buli kepada insan-insan di sekeliling. Okey, satu yang saya nak tekankan, buli tadi kita ada 3 kategori, sama ada fizikal, emosi ataupun sosial, yang mana kes buli ini
secara tak langsung ada juga akta yang melibatkan kanak-kanak yang mana dikategorikan di murid sekolah rendah lah, iaitu akta-akta kesalahan kanak-kanak dalam tahun 2001, iaitu akta kanak-kanak 2016 perkhidmatan kaunseling. Okey, ia melibatkan akta-akta untuk kes ini, yang mana kita melibatkan kes ini sebagai satu kesalahan jenayah jugalah. Okey, jadi saya berharap anak-anak di SK Seliau menjaga tata cara dan perbuatan kita sesama kawan, sentiasa berkasih sayang dan elakkan kes buli sesama kita. Okey, jadi itu saja ucapan ringkas pada saya. Seterusnya saya mempersilakan guru yang berkaitan untuk menyambung apa yang berkaitan dengan buli. Okey. Sekian, terima kasih kepada cikgu moderator. Assalamualaikum. Okay, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seliau, Puan Intan Mardiana binti Roslan, di atas kata-kata aluan dan informasi berkaitan buli di kalangan murid-murid. Okay, murid-murid yang dikasihi sekalian, gejala buli merupakan budaya yang tidak sihat di kalangan murid-murid dan warga sekolah. Berkaitan buli ini telah berlarutan sejak sekian lama, yang mana gejala ini semakin parah dan menular dengan sangat pantas di kalangan murid-murid hatta di peringkat sekolah rendah lagi. Buli berlaku bukan sahaja di dalam bilik darjah, malah di luar bilik darjah, dan paling kerap berlaku di asrama. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, amat serius menangani masalah buli di sekolah ini. Justru KPM telah merangka satu kerangka menyeluruh bagi membentuas gejala buli di sekolah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Siti Nurrazaliza binti Razali, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, bagi mengupas dan membentangkan topik yang diperbincangkan pada hari ini, iaitu mengenai kesedaran buli di kalangan murid-murid dan warga sekolah. Dengan itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobahal khair and good morning. Sebagaimana yang Ustazah Madria, Puan Moderator kita menyatakan tentang buli dan apa yang disebut oleh Puan Guru Besar, bahawa buli ini adalah satu perkara yang amat seriuslah berlaku di kalangan murid. Mengikut kajian, negara Malaysia ni antara indeks yang tertinggi lah dalam carta, dalam 7 tempat yang ke-7 kes buli tahun 2019. Antara menduduki carta di atas jugalah. Ada kajian mengatakan kita, negara Malaysia ni berada di tangga ke-7 kes buli. Sebagaimana yang diketahui, buli ni adalah sesuatu perkara yang boleh menyakitkan orang lain dan boleh mencederakan orang lain lah. Kalau kita tidak menangani buli ni, ia akan boleh melibatkan kematian. Kita boleh dengar di media sosial ataupun di kaca TV ada kes buli yang boleh menyebabkan kematian. Jika kita buli secara terlampau kawan-kawan kita, walhal kesalahan kawan kita tu tidaklah teruk sangat, tapi kita buli dia sampai boleh menyebabkan kematian. Sebab itulah ada akta-akta yang diperuntukkan untuk orang yang membuli ini. Sebagaimana yang kita
ketahui kan ada kes yang terbaru tu melibatkan pelajar di sekolah menengah sampai kena buang sekolah kerana dia membuli kawan-kawan dia. Jadi anak-anak di SK Seliau, saya harap janganlah terlibat dengan kes buli ni, sebab kalau terjadi perkara-perkara yang boleh mencederakan orang lain, ia akan melibatkan kes polis. Kalau kes polis tu susahlah. Mungkin kamu akan masuk lokap, mungkin akan dikenakan tindakan, mungkin akan digantung sekolah, mungkin akan dibuang sekolah, mungkin akan masuk ke sekolah juana. Jadi jika ingin melakukan perkara-perkara yang melampaui batas di antara kawan-kawan, kita kena fikir, letak fikiran kita di hadapan. Okay. There are 4 types of bullying. First, physical bullying includes hitting, kicking and others. Bully yang fizikal ni macam disebut tadi, yang disebut oleh Puan Guru Besar, melibatkan kita sepak orang, kita pukul orang, kita pergi ketuk kepala dia, itu adalah bully. Kita rasa kita ni berkuasa, kita rasa kita ni besar daripada orang lain, kita membuli orang lain. The second, bullying, verbal bullying, itu berkaitan dengan lisan lah. Lisan, kita tak menjaga lisan kita tak menjaga perkataan kita, kita hina orang, kita insult, kita testing orang, kawan-kawan kita, jadi boleh mengguruskan hati orang lain. Boleh mengguruskan hati orang lain daripada lisan tu, daripada bully secara lisan, kita mengata, mengejek, boleh melibatkan bully secara fizikal. Mula-mula kita mengejek orang, ni jahat ke apa ke kan, lepas tu orang dah panas hati, kawan kita dah panas hati, boleh melibatkan pergaduhan, boleh melibatkan dendam di kalangan kawan-kawan kita tu yang berlaku bully. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada mengejek rakan-rakan kita ni. Di SK Seliau ni kita elaklah, kita wujudkan kasih sayang di kalangan kawan-kawan kita, di kalangan guru-guru sebarkan kasih sayang di kalangan murid-murid, supaya sentiasa berkasih sayang, supaya sentiasa berada di dalam keadaan yang baik, tidak melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. And third, social bullying ataupun secara mentally, bullying include negative facial. Contohnya kita secara mental kita mengata kat kawan kita, kita mengata kerana dia lah yang menyebabkan sesuatu itu berlaku, dia tak pandai belajar, jadi jangan kawan-kawan berkawan dengan dia, kita halang kawan-kawan berkawan dengan si A ni. Jadi perkara itu boleh menyebabkan mental kanak-kanak ni, masih lagi kanak-kanak, menyebabkan mental kawan kita ni terganggu. Jadi dia tak nak datang sekolah, dia tak nak belajar. Jadi perkara itu merugikanlah kita buat kawan kita sampai dia tak nak datang sekolah, tak nak belajar. Jadi elakkan daripada kita membuli secara mental ataupun emosi kawan kita tu. Kita berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang boleh diterima oleh kawan-kawan kita, kata adab. Kita kat dalam kelas pun kita ada belajar adab kan, adab belajar, adab berkawan, adab dengan guru, adab dengan sesiapa saja yang lebih dewasa daripada kita. Jadi kita implementasikan benda tu dalam kehidupan kita. Jangan melakukan benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang lain. Itu adab tu kena kita sentiasa dalamilah. Okey, seterusnya last sekali, ada 4 jenis
bully ni. Yang last kali ni berkaitan dengan cyberbullying. Cyberbullying ni biasanya berkaitan dengan media sosial sekarang ni, dengan PDPR, dengan kita belajar secara online. Banyak kita menggunakan medium sosmed ni, media sosial. Jadi jangan kita masuk ke page-page orang ni, kita mengatakan perkara-perkara yang tidak secara teks kepada orang lain. Kalau secara bully cyber ni kita kena elakkan. Dengan kepantasan teknologi sekarang ni, semua di hujung jari, jadi kalau boleh kita elakkan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain terasa dengan kata-kata kita. Bully-bully yang saya sebut ni, kalau sekarang ni dia dah ada akta-akta dia, kalau benda ni boleh menyebabkan kecederaan, benda ni boleh menyebabkan orang tersinggung, fitnah, sekarang ni boleh saman menyaman. Kita sebagai murid di SKS Riau, kita cuba elakkan perkara-perkara yang tidak baik ini supaya kita boleh hidup secara harmoni, boleh berkawan dengan siapa saja, supaya kita boleh belajar dengan tenang, supaya kita boleh capai apa yang kita belajar, kita elakkan. Sebab bully ni memang akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik ke depan nanti. Kita boleh lihat di media sosial, dalam berita, dalam radio, ada yang kes-kes bully ni yang menyebabkan kematian, yang kes yang terbesar lah kan, yang murid Universiti Pertahanan tu kan, Universiti Pertahanan Nasional tu sampai masuk kes mahkamah kan, kawan bully dia. Jadi anak-anak semua, anak murid yang saya kasihi semua, kalau boleh kita elakkan untuk membuli kawan-kawan kita ni. Dan okay, slide seterusnya. Okay. Saya dah sebut. Okay. Okey, macam mana kita nak menangani bully ni kalau berlaku di sekolah kita, kalau berlaku di SKS Riau, macam mana kita nak menangani dia? Okey, kamu kena sedar, murid-murid yang saya kasihi, kalau kamu dibuli, kamu kena sedar yang itu bukan salah kamu, bukan salah kamu, sebab kamu dibuli. Okey, kamu cuba cari jalan keluar. Cari jalan keluar ni macam mana? Kita kongsi dengan guru, kita kongsi, kalau rasa malu nak kongsi dengan guru, kita kongsi dengan kawan kita yang terdekat, yang kita percayai, kita cakap kat dia yang kita ni kena bully. Sebab bully ni mungkin akan melarat hingga berlaku di luar sekolah. Mungkin kamu kena ejek kat kawan, lepas tu berlaku pergaduhan kat luar, timbul dendam, lepas tu berlaku perkara-perkara yang tak baik di luar. Jadi saya harap jika ada yang kena bully, kamu berkongsi dengan kawan, berkongsi dengan kawan yang kamu percayai lah. Kalau boleh, kalau kat sekolah, kamu berkongsi dengan guru kamu. Kamu berkongsi dengan guru, cakap kat dia, cikgu, sekian-sekian ni saya kena bully. Nanti sekolah akan ambil tindakan lah. Sekolah akan ambil tindakan, sekolah akan berjumpa dengan orang yang membuli tu. Kerana kalau kamu tidak berkongsi dengan kawan-kawan ataupun dengan guru, kawan pun kamu kena cari, jangan kawan yang boleh menyebabkan perkara jadi serius. Kamu kena berkongsi dengan kawan yang, sebab mungkin ada sifat malu kan kamu nak berkongsi dengan cikgu. Dan yang paling utama sekali, kamu boleh berkongsi dengan ibu bapa lah kat rumah. Ibu bapa kat rumah tu sentiasa bersama kamu. Mungkin nanti ibu bapa boleh bercerita kepada guru di sekolah. Kat sekolah ni ramai guru-guru, boleh kamu nak cakap kat guru besar,
boleh kamu nak cakap kat Ustazah Mardiah, kat saya pun boleh, kat Cikgu Maya, Teacher Mariama, ramai cikgu-cikgu sekolah ni yang boleh membantu kamu jika kamu dibuli. Ambil tindakan, jangan pendam. Jangan pendam, sebab kalau kamu pendam perkara-perkara tersebut, dia boleh melibatkan benda lain yang lebih teruk. Mungkin kamu terganggu emosi, mungkin duduk fikir je benda tu, jadi nak belajar pun tak dapat, rugilah kan. Benda tu boleh kita kongsi, kita tak kongsi dengan orang lain. Jadi rugi kepada kamu, boleh melibatkan perkara-perkara lain. Jadi saya harap jika ada terjadi perkara-perkara sebegini, kamu kongsilah dengan orang yang terdekat dengan kamu. Kalau di sekolah, kongsilah dengan guru-guru. Ceritalah kat guru-guru kamu ni. InsyaAllah sekolah akan ditindakkan. Sekolah akan buat apa yang terbaik untuk kamu untuk tangani masalah ni. Okey dah. Kan? Okey. Rasanya saya harap kamu boleh fahamlah apa yang saya sampaikan, apa yang guru besar sampaikan tadi, apa yang Ustazah Mardiah tersentuh berkenaan dengan buli ni. Saya harap anda semua boleh katakan tidak kepada buli, katakan tidak kepada buli, untuk kita hidup dalam suasana yang harmoni di sekolah kita ni. Kita boleh belajar dengan baik, kita boleh berkawan dengan kawan-kawan berkasih sayang, kita boleh jumpa cikgu tanpa had untuk bertanya apa yang kita tidak faham. Ada satu hadis riwayat Bukhairi, ada satu hadis berkenaan dengan kasih sayang ni. La yu'minu, bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okey, tidak beriman seseorang itu jika ia tidak mengasihi orang lain sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Jadi kalau kita nak buat perkara yang tidak baik tu, kita ingat balik. Tidak beriman kalau kita menyakiti orang lain. Sebagaimana kita kasih kepada diri kita tu, pada saudara kita, kawan kita, rakan-rakan kita, saudara mara. Sebagaimana kita kasih diri kita, kita sayangi diri kita. Jadi dengan sendiri benda-benda yang melibatkan buli ni mungkin akan kita tak buat lah. Memanglah kita rasa kita ni besar daripada orang lain, kita rasa ni berkuasa, tapi benda tu tidak ke mana kalau perkara-perkara yang tidak elok kita buat kepada rakan-rakan kita. Kita akan dibenci nanti. Kita akan kalau benda-benda tu melibatkan kecederaan, lagi teruk kita akan kena. Mungkin melibatkan polis, mungkin melibatkan masa depan kita, mungkin kita kena masuk sekolah juana ke apa ke. Jadi untuk murid-murid yang tahun 6 ni terutama ni, yang akan tamat sekolah nanti, jika kamu masuk ke asrama, saya harap kalau kamu dibuli di asrama nanti, bertindaklah, ceritalah kepada warden. Sebab kalau kamu tidak cerita kepada warden yang kamu kena buli, yang terutama murid tahun 6 lah yang akan ke sekolah menengah kan, benda tu mungkin menjadi lebih teruk lagi. Jadi kamu kena berani bercerita kepada orang lain. Kalau tak berani cerita kat warden yang masuk asrama lah kan, berceritalah kepada ibu bapa. Mungkin ibu bapa kamu boleh datang sekolah, berjumpa dengan guru, bercerita pasal yang kamu kena buli. Rasanya setakat ini sahaja berkenaan dengan taklimat budi ni. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat difahami. Kita sama-sama elakkan dari membuli orang, kerana ia boleh menyakitkan orang dan dia boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik di masa akan datang. Rasanya setakat ini saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Siti Norzaliza binti Razali, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebahasaan Seliau, di atas perkongsian yang bermanfaat dan berinformasi sebentar tadi. Diharapkan murid-murid dan hadirin hadirat sekalian dapat mengambil iktibar dan pengajaran berkaitan dengan isu ini. Semoga anak-anak murid Sekolah Kebahasaan Seliau terhindar daripada gejala yang tidak sihat ini demi mewujudkan suasana pembelajaran dan persekitaran yang kondusif dan selamat untuk semua murid-murid dan warga Sekolah Kebahasaan Seliau. Kerana trauma akibat buli ini akan meninggalkan kesan yang berkekalan kepada mangsa seperti kebimbangan, kemurungan, ketakutan, mimpi buruk, tidak bersemangat untuk belajar, malah yang paling tragis sekali sehingga menyebabkan kematian. Malah agama Islam sendiri menegah perbuatan membuli sebagaimana yang dirakamkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban sesetengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Jadi dengan itu Ustazah meninggalkan menutup majlis ini dengan serangkap pantun untuk santapan kita bersama. Duduk jauh hari nikmati kuaci sambil menilai emas berlian. Tiada faedah gejala membuli, puas sebentar rosak kendian. Katakan tidak kepada buli. Dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.